Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 24 September 2020 bersama saya Syazwana Amir. Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan kenyataan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi semalam yang mengesahkan sokongan parti itu kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sebagai bersyarat. Begitu juga katanya dengan sokongan UMNO kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim untuk membentuk kerajaan baru yang pastinya bersyarat. Bekas Perdana Menteri itu berkata demikian dalam satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini. Merumuskan pemerhatiannya, Dr. Mahathir percaya jika Anwar berjaya membentuk kerajaan baru, dia akan berada di bawah telunjuk Ahmad Zahid Hamidi dan Najib Razak. Kata ahli Parlimen Langkawi itu, sekiranya kemahuan dua pemimpin itu tidak dipenuhi, tidak mustahil mereka akan menarik balik sokongan dan menjatuhkan kerajaan. Semalam Anwar mendakwa telah mendapat sokongan majoriti yang kuat dan meyakinkan daripada anggota Parlimen untuk membentuk kerajaan baru. Menurut Anwar, sokongan dimilikinya agak besar dan bukannya majoriti tipis. Ini termasuk sokongan daripada majoriti ahli Parlimen Melayu. Sejurus pengumuman Anwar, Ahmad Zahid kemudiannya mengeluarkan kenyataan yang beliau tidak mampu menghalang ahli Parlimen UMNO dan BN yang menyokong Anwar. Tambah Mahathir lagi, itu merupakan sebab mengapa beliau menolak untuk bekerjasama dengan UMNO secara keseluruhan. Azmin Ali menyifatkan kenyataan Presiden Ahmad Zahid Hamidi bahawa ramai ahli Parlimen UMNO dan BN menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hanyalah pandangan pribadinya. Itu pandangan peribadi beliau lah, dan kita lihat ada kenyataan-kenyataan pemimpin tertinggi BN juga yang menyatakan dengan tegas bahawa UMNO kekal bersama Perikatan Nasional kerana ini sebuah kerajaan yang telah terbukti dalam tempoh yang begitu singkat telah melaksanakan beberapa inisiatif yang akhirnya dapat pengiktirafan dunia. Saya percaya semua pihak dapat melihat perkara ini kecuali adalah satu dua watak yang terlalu rakus dan gila kuasa. Azmin turut menepis soalan pemberita berkenaan kemungkinan Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dengan menyifatkannya sebagai sesuatu yang tidak mungkin berlaku. 2008, seluruh dunia dikejutkan dengan perkembangan 16 September. Tidak berlaku. Pada tahun lepas sekali lagi digembar-gemburkan. Begitu juga pada awal tahun ini. Sebab itu kita juga menyaksikan beberapa keterangan dan kenyataan daripada rakan-rakan sekutu dalam PHDE yang mula mempertikaikan. Bekas Ketua Hakim Negara Richard Malanjung menggesa rakyat Sabah supaya menolak pentadbiran lama yang sudah menerajui Sabah selama 55 tahun tetapi gagal memajukan negeri itu. Dalam satu klip video yang dimuat naik menerusi media sosial semalam, Malanjun yang pernah disebut-sebut sebagai calon warisan dalam pilihan raya negeri Sabah sekali lagi secara terbuka merayu undi bagi parti itu. Nearby, one will see things have not changed that much, particularly in the northern region of Sabah, northern region, Pitas area. They are still as poor as before. Why? After 55 years of government by these people. And now that Datuk Shafie has been given a mandate to govern, they are not allowing it. They want to come back again. Are we to allow them to come back and continue what they've been doing to us for the last 55 years? That is the question that we must ask ourselves. Sekiranya anda menyukai laporan khas dan analisis yang kami sampaikan, anda boleh klik pautan yang kami sertakan di bawah untuk memberi sumbangan bagi menyokong kewartawanan bebas. Polis akan merakam keterangan calon Parti Warisan Sabah Muhammadin Ketapi bagi membantu siasatan susulan kenyataan kontroversi ahli politik itu baru-baru ini. Timbalan Pengarah Bahagian Siasatan dan Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Mior Farid Alatrash Wahid berkata,
Proses rakaman percakapan itu mungkin dilaksanakan selepas pilihan raya negeri Sabah. Beliau berkata beberapa saksi lain akan turut dipanggil dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung perkara itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Dalam satu video yang tular baru-baru ini, Muhammadin didakwa menghina pengorbanan anggota tentera dan polis dalam insiden pencerobohan di Lahad Datu. Susulan itu, dia dihujani kecaman kerana disifatkan menghina anggota keselamatan yang terkorban dalam operasi itu. Semalam, Timbalan Ketua Polis Negara, Akril Sani Abdullah Sani berkata, polis telah membuka kertas siasatan berhubung perkara itu dan sebanyak 72 laporan polis diterima di seluruh negara. Malaysia melaporkan 71 kes baru COVID-19 hari ini di mana 69 daripadanya merupakan kes penularan tempatan dan 2 lagi kes import. Sabah sekali lagi menyumbang sebahagian besar dengan merekodkan 63 kes daripada 69 kes penularan tempatan hari ini. Bagaimanapun, kluster Benteng Lahad Datu hanya mencatatkan 1 kes baru hari ini. Kluster Benteng Lahad Datu merupakan kluster kedua terbesar di Malaysia dan menunjukkan peningkatan beberapa hari lalu. Walaupun kluster Benteng Lahad Datu nampaknya perlahan hari ini, kluster lain di Sabah melihat kenaikan 2 angka dalam jumlah kes. Kluster Bangau-Bangau di Sampurna mencatatkan 47 kes baru hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 60 kes. Sementara itu, kluster Laut di Kunak melaporkan 10 kes baru, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 22 kes. Jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia setakat ini adalah sebanyak 10,576 kes dengan kes aktif sebanyak 777. Tiada kematian baru dilaporkan dan jumlah kematian kekal 133 kes. Malaysia sekali lagi merangkul anugerah destinasi terbaik pelancongan kesihatan dan perubatan pada Anugerah Pelancongan Perubatan 2020 di London hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pengiktirafan itu didedikasikan kepada semua pemegang taruh sektor penjagaan kesihatan Malaysia atas usaha cemerlang mereka. Sementara itu, Majlis Pelancongan Kesihatan Malaysia MHTC dalam satu kenyataan menyatakan pengiktirafan kali keempat berturut-turut itu sekaligus meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai pusat penjagaan kesihatan mengagumkan di dunia. Anugerah ini juga mencerminkan komitmen negara dalam sektor penjagaan kesihatan khususnya ketika berdepan pandemik COVID-19. Edisi anugerah itu kali ini turut menyaksikan MHTC mengekalkan kemenangannya kali keempat bagi anugerah kluster terbaik tahun ini. Beberapa institusi kesihatan swasta Malaysia turut meraih kemenangan dalam anugerah berprestij tersebut, termasuk Sunway Fertility Centre, Prince Court Medical Centre, Sunway Eye Centre dan Thomson Hospital Kota Damansara. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.